A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, seterusnya para imam, para bilal, para petugas, seterusnya juga yang saya kasihi dan ingati sekalian, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita diberikan lagi ruang dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik, diberikan kesihatan yang baik, kelapangan masa dan waktu, diberikan kecukupan dan kemudahan di dalam apa jua yang kita lakukan di dunia ini, insya-Allah, di dalam kehidupan kita ini. Jadi alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala memanjangkan lagi umur kita, mudah-mudahan sentiasa di dalam beramal dan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah juga pada malam yang mulia ini, insya-Allah sama-sama kita berada di dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala ni. InsyaAllah sama-sama kita berniat iktikaf, duduk niat iktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga pada malam ni sama-sama kita berada lagi di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini, moga-moga Allah Ta'ala memberikan ilmu sebagai suatu panduan, pedoman, peringatan untuk sama-sama kita muhasabah diri, melengkapkan diri sebelum kita ni dipanggil atau dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi membaca kitab kita ni, iaitu kitab perisai bagi sekalian mukallaf ini, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandali ini. InsyaAllah malam ni kita akan sambung membacanya pada muka surat 58. Muka surat 58. Baik. Faqala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, telah berkata oleh musannif rahmat Allah ta'ala ke atasnya, wa la yathbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam. Wala yathbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam. Itu kata-kata musannif, iaitu Abu Ja'far At-Tahawi, kan? Kemudian terjemahannya, dan tiada tetap tapak kaki Islam melainkan atas belakang mengaku dan menurut. Dan tiada tetap tapak kaki Islam melainkan atas belakang mengaku dan menurut. Mengaku dan menurut. Maknanya tidak sempurna iman ataupun Islamnya seseorang itu melainkan kena ada dua perkara di dalam agama dia. Dalam diri dia kena ada dua perkara, barulah dikatakan sempurna dia, sempurna Islam dia. Barulah dikatakan orang yang sempurna iman dia. Dikatakan sempurna keimanan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya mengaku. Kita kena mengakulah
Ada mengaku. Sebab tu kita hari-hari mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, mana aku mengaku bahawasanya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita Allah taala. Kena mengaku. Ya, mengaku dengan apa? Mengaku dengan 3 perkara utama. Yang pertama, mengaku dengan lidah kita. Ya, saya beriman pada Allah Ta'ala. Ya, aku mengaku aku beriman pada Allah Ta'ala. Kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari sudut kata-kata kitanya, kita mengaku bahawasanya Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, kena kata hari-hari yang kita sebut sebagai zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala. Tak kisahlah tuan-tuan sekalian nak zikir pada Allah Ta'ala ni. Kenapa kita kena sebut? Kerana bila kita sebut, maksudnya menambahkan lagi pengakuan kita dengan lidah kita hari-hari. La ilaha illallah ke, ya Allah ke, Allahu Akbar ke, Allah ke, boleh belaka lah. Dalam perkara berzikir pada Allah Ta'ala ni, janganlah pula Allah tak boleh zikir kan, kena ada benda lain, kena sambung subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu Akbar ke. Jadi Allah saja tidak dianggap sebagai zikir. Contohnya itu juga zikir, zikrullah. Allah, kita sebut nama Allah. Bila sebut saja nama Allah, maka disebut zikrullah, zikir pada Allah. Zikir maknanya ingat Allah. Kena sentiasa ingat Allah. Ingat, zikir, zikru. Az-zikru bahasa Arab, ingat bahasa kita, so Melayu kita kan. Zikrullah, ingat pada Allah. Nak ingat pada Allah macam mana? Dari sudut perkataan, kena sebut hari-hari, sebut hari-hari. Kena sebut hari-hari. La ilaha illallah sekurang-kurang 100 kali ke. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Jangan bila ada tahlil baru nak berzikir, kuat pula zikir dia tu. La ilaha illallah. Kan? Satu taman dengar suara dia. Rupa-rupanya malam tu ada nasi dagang rupanya, patutlah kuat zikir dia. Tapi duduk rumah sendiri senyap, tak berzikir pun. Kamu. Yang kedua, nak berzikir tunggu malam Jumaat, barulah berzikir kan. Tunggu pagi Jumaat, baru sebut la ilaha illallah. Kan? Dan hari-hari kena berzikir pada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengaku ni, tanda kita mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Yang kedua, kena mengaku dengan perbuatan. Kena mengaku dengan perbuatan kita. Macam mana kena buat? Benda kena buat. Yang termasuk di dalam surahan Allah Ta'ala dan larangan Allah Ta'ala, kena buat dua-dua. Hak larang Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala perintah suruh buat, maka kena buat. Solat, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, jaga aurat, tutup aurat dia. Kena buat. Sebab apa kena buat? Supaya nampak kita ni mengaku bahawasanya kita ni beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama. Yang kedua, termasuk juga di dalam perbuatan, meninggalkan larangan, meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena buat juga. Kena buat juga ni maksudnya bukan buat Allah Ta'ala larang tu. Buat yang Allah Ta'ala larang, mana tinggalkan. Jangan berzina. Kena buat lah. Bukan kena buat zina tu, kena tinggalkan zina. Itu makna kita buat benda yang telah dilarang oleh Allah. Maksudnya kena tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan berzina, jangan mengumpat, jangan marah orang tak tentu pasal, jangan hasad dengki dengan orang, jangan minum arak, jangan main nombor. Ada lagi orang main nombor. Moden zaman-zaman moden ada lagi main nombor. Ingatkan zaman Nabi, zaman
zaman Abu Lahab je orang main nombor ni. Abu Lahab ni tuan-tuan sekalian, memang kaki dia kan, memang kaki dia Allah, dia beli orang kan, dia beli orang dulu meniaga orang ni zaman Nabi SAW, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya ini semua tu beli orang, perzinaan dan maknanya rasuah, tipu daya. Itu memang kehidupan, gaya hidup masyarakat jahiliah Mekah pada masa itu. Nampak? Jadi kena tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena laksanakanlah. Nampak tak? Yang kedua. Manakala yang ketiga, kena mengaku dengan hati. Mengaku dengan hati kita, oh, aku tetap beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku dengan hati tu. Ya, cukup lah. Bila cukup tiga perkara ni, maka itulah maksud kata kita mengaku bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, dan kita beriman semua perkara yang disuruh dan diperintah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keduanya ialah menurut. Tadi mengaku. Yang keduanya menurut. Mengaku tadi maksudnya mengaku apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala menurut pula, menurut apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu hak Nabi suka termasuk dalam sunnah Nabi buat. Hak Nabi tak suka tak termasuk dalam sunnah Nabi kita tinggalkan. Itulah. Dah. Nabi suruh kita buat apa? Nabi suka tak kita solat berjamaah? Itu Nabi ajar. Solat berjamaah. Maka Nabi ajar kita pun turut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sempurna iman seseorang. Nampak? Menghormati jiran, menghormati tetangga, menghormati orang, kan? Menghubungkan silaturahim. Itu yang Nabi ajar. Kena buat tanda kita menurut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Berakhlak baik, berakhlak mulia. Kena buat. Maksudnya kita menurut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Artinya tiada berkekalan Islam mereka yang tiada suka ia akan segala nafs Al-Quran dan nafs hadis, dan tiada mengaku ia dengan keduanya. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Erti daripada tiada tetap tapak kaki Islam melainkan atas belakang mengaku dan menurut, iaitu kita ni wajib mengaku dan menurut apa sahaja nafs daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan Al-Quran itu. Apa yang ayat Quran cerita pada kita, kita kena mengaku. Mengaku seperti contoh Allah Taala kata, naklah kamu rukuk bersama dengan orang yang rukuk, maksudnya solatlah secara berjamaah. Kita kena buatlah. Paling-paling tidak kita ni susah nak solat berjemaah ni, memang susah. Paling tidak dalam sehari tak boleh nak ejah masa tu sekarang. Tak boleh nak ejah sangat. Biarlah sampai, biarlah dapat sama ada maghrib, isyak ataupun subuh. Zuhur di pejabat tak sempat, asar di pejabat tak sempat, maghrib mungkin tengah jalan nak balik tak sempat, isyak dapat tak? Isyak mungkin dapat datang. Buat solat berjemaah. Paling tidak solat berjemaah ni kena buat sama ada satu waktu ataupun dua waktu dalam sehari. Kena ada juga solat berjemaah. Tak dapat juga tak dapat, sibuk. Pagi pukul 4 dah keluar, malam pukul 10 baru sampai rumah. Betul sekalian? Boleh juga kita solat berjemaah di rumah kita. Boleh tak? Jadi imam sendiri, isteri kita jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Tak ada anak-anak dengan isteri kita. Tuan-tuan sekalian, kita jadi imam lah. Baca je lah apa-apa yang boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Takkan tak boleh baca qul huwallahu. Paling tidak inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, takkan tak boleh baca qul. Tak kisahlah.
suara kita sendiri original. Tak semestinya kena suara macam Imam Sudais baru boleh jadi imam. Tak semesti. Suara saya tak sedap Ustaz. Suara Allah Ta'ala buat ni sedap berlaku. Tak ada orang tak sedap. Kan? Sedap berlaku. Nah, orang kata tak sedap. Ini suara aku. Sedap lah suara aku. Apa nak kira orang? Tuan-tuan sekalian. Nah, boleh tak solat berjemaah? InsyaAllah. Di rumah sendiri pun boleh. Dan dianjurkan juga kepada suami, ayah, solatlah berjemaah dengan keluarga kita paling kurang sekali seminggu. Allah hai. Kan masa free hari Sabtu, hari Ahad kerja ke? Tak kerja. Hari itulah buatlah solat berjemaah. Wah, katakanlah rumah kita jauh dengan masjid dan sebagainya, tak sempat nak pergi masjid dan sebagainya, hujan, ribut, petir contohnya, tak boleh pergi masjid, buatlah solat berjemaah di rumah. Kita jadi imam, anak kita azan hak lelaki tu, kan bolehlah dengar suara anak lelaki kita dia azan macam mana. Kalau dia mampu, dia dah besar, tahfiz lagi, suruh dia jadi imam, kita jadi makmum. Apa salahnya? Tak ada masalah. Lepas tu wirid, lepas tu doa, lepas tu sehingga nak masuk isyak, boleh tak baca Yasin, baca surah-surah lain. Kalau tak nak baca Quran, baca Yasin dan baca surah-surah lain, bagilah sikit ceramah daripada seorang ayah kepada anak dia, seorang suami kepada isteri dia. Boleh? Abang nak cakap tak reti kan, tapi bolehlah bagi motivasi ke anak-anak, boleh tak? Tanya kakak macam mana pelajaran, abang macam mana pelajaran. Zaman Nabi dulu macam ni cerita sikit pengalaman kita tu, supaya anak-anak kita boleh dengar. Nabi dulu pergi sekolah naik basikal 7 km pergi basikal, 7 km balik, duit bawa 50 sen aja. Takkan satu pun tak boleh cerita. Tak boleh cerita lah. Boleh cerita sangat pun. Pengalaman kita cerita ke anak-anak, okey je. Tak semestinya baca qala Nabi SAW, qala Allah Ta'ala. Memang kita tak reti baca Quran, maksudnya tak belajar. Tak belajar Quran, tak belajar hadis, kita boleh baca Quran, bolehlah setakat kita. Nak baca Quran tak boleh, tapi sekurang-kurangnya kongsilah pengalaman kita dengan anak-anak kita. Abi dulu darjah 6 gini, abi dulu darjah 4 baru boleh baca. Contoh saya dulu belajar, tuan-tuan sekalian, darjah 4 baru pandai membaca. Bodoh juga. Darjah 4 sekolah kampung, sekolah pula tepi bendang. Kalau hujan air penuh masuk dalam kelas, ikan puyuh, ikan haruan masuk dalam kelas. Tak belajar dah, tangguh ikan kan. Tu je belajar dulu, bukan apa sangat. Tapi dulu otak kita bersih. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila ada gadget-gadget dan sebagainya ni, Allahu Rabbi ya Karim, budak-budak anak-anak kita nak suruh masak nasi tak reti kan, dah umur 18, dah umur 20. Allahu Akbar. Itulah maksud katanya. Dulu kita diajar jugalah, walaupun duduk dengan nenek, dengan siapa-siapa. Baik, itu maksudnya mengaku dan menurut. Baik, jadi tiada suka ia akan segala nas Al-Quran dan nas hadis. Maknanya Al-Quran dan hadis ni kita kena mengaku, suka, beriman, mengiyakan apa sahaja yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada Allah Taala menyebut bahawasanya Al-Quran itu pada orang kafir ataupun orang munafik, mereka beriman sebahagian dan kufur sebahagian. Nampak tak? Itulah kadang kita ni terus sekalian, umat Islam akan berpecah tau kalau kita tidak betul-betul ikut Al-Quran dan ikut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tiada mengaku ia dengan keduanya, tiada mengaku ia akan seseorang itu dengan keduanya, Quran dan hadis. Maksudnya yang dirahmati Allah, sekarang ni di akhir zaman, kita di akhir zaman sekarang ni, kita mesti berpegang kepada orang yang menjadi pewaris Nabi. Nabi tak ada dah.
Nabi tak ada dah, sahabat Nabi tak ada dah, tabi'in tak ada dah, tabi'un tabi'in tak ada dah. Yang ada pada hari ini alim ulama, maka kena bergantung dan berpegang kepada alim ulama. Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris kepada nabi-nabi. Makna waris kepada Nabi SAW pada hari ini, maka kita kena bergantung kepada alim ulama, dengar cakap ulama. Kena ikut apa cakap ulama, kena ikut. Nampak? Cuma itulah kita kena belajar apa kriteria, macam mana alim ulama yang mesti kena ikut. Sebab di akhir zaman ni semua pakai ngaku jadi ulama berlaku. Dalam masa PKP ni ada 2-3 orang mengaku jadi nabi. Dua-dua perempuan. Ada dalam PKP ni dua-dua perempuan mengaku jadi nabi. Hebat dia. Kan? Kalau nak mengaku jadi nabi pun biar selebar lebih besar pada orang. Abang boleh mengaku jadi nabi. Ni mengaku jadi nabi pakai baju pagoda, pakai seluar pendek. Baca Quran tak erti. Macam mana? Lepas tu perempuan pula. Sekurang-kurangnya orang lelaki lah. Dia kata baru turun dari langit, jumpa dengan Tuhan, pulak dah. Dia ni adalah wakil Tuhan untuk semua agama, semua bangsa, pulak dah. Tak tahulah tuan-tuan sekalian lagu mana. Hati-hati. Hati-hati hidup kita, hidup di akhir zaman ni kena hati-hati sangat. Benda hak masuk dalam Facebook, Instagram, tuan-tuan sekalian, saya malah nak apa kita kata, nak buat bancian dan sebagainya. Tapi bila kita punya Facebook sendiri, kita tengok sehari-hari, 80%-nya tak betul. 80%-nya tak benar. 10% lagi benda-benda yang dibuat-buat. 10% saja benda yang baik, benda nasihat, benda perubatan, benda-benda sains, kan? 10% saja terus dia. Jaga-jagalah. Baik. Seperti membangkang ia akan keduanya dengan fikirannya, seperti membantah ia dengan ayat Al-Quran, dengan hadis. Aku tak percayalah. Kedua-duanya dengan fikirannya. Apa maksud dengan fikirannya? Fikiran kita kalau tak belajar, dia akan jadi fikiran yang jahil. Kalau belajar, dia akan jadi cerdik, mana fikiran yang ada ilmu. Maka sebab tu fikiran kita ni, dia mengikut kita. Kita mengaji dah kitab ni, kita mengaji dah bab ni, kita belajar dah tentang ni. Kalau tak belajar, maka kita akan berfikir secara tempang, sebab kita tak ada ilmu. Kan? Contoh saya sebagai ustaz, orang tanya saya bab perubatan, memang tak erti, memang tak pandai. Kan? Nak merawat ni, nak merawat ni, oh tak pandai. Sebab saya bukan ahli dia. Bila saya tak ada pengetahuan mengenai bidang perubatan, hal yang berkait dengan bidang ilmu perubatan, saya kena tanya pada orang yang selayaknya. Tanya pada doktor, tanya pada nurse, itu kena tanya. Orang-orang medik kena tanya pada dia. Sebab saya punya pemikiran tidak seperti mereka yang belajar. Sebab saya tak belajar. Sebab tu kita nak belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu apa, kena belajar dengan cara berguru. Belajar pada orang yang ahli dia. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau belajar dalam YouTube, dalam Google, dalam internet, kena ada sandarannya. Sebab benda yang ada di dalam internet, tak ada siapa yang mengesahkan benda tu benar ataupun tidak benar. Macam tuan-tuan belajar di universiti, nak buat degree, nak buat master, nak buat PhD ke, mesti ada seorang guru kita, penyelia kita, penasihat kita. Di bawah siapa kita? Doktor ni, pensyarah ni, guru ni, kena ada. Buat kita menulis, dia pun tengok, dia tarjah, betul belaka dah, alhamdulillah, betul belaka dah. Baru boleh syahadah, baru boleh CJ, baru boleh nak buat convocation, dah ada grade, baru boleh grade. Kalau tak boleh.
nampak? Tapi dalam ni siapa nak bagi? Siapa nak mentashehkan dia? Nak bagi sahih? Betul tak betul? Tak ada. Saya dengar hari ni pula ada yang kata apa, Instagram dengan Facebook ke nak tutup dah akaun dia. Orang macam komen macam-macam lah. Kenapa nak tutup? Kenapa ni orang berniaga ni? Saya kata apa? Alhamdulillah, tutup terus pun tak apa. Banyak sangat fitnahnya, bahananya besar sangat. Saya kata Alhamdulillah, tutup terus pun tak apa. Elok lah. Dan betul sekalian. Nampak tak? Sebab bendanya teramat besar bahayanya. Orang kita ni kalau pakat-pakat buat benda baik tak apa pula. Masalahnya duk pakat buat benda yang tidak baik dalam ni, kan, merosakkan orang dan sebagainya. Baik. Telah menceritakan oleh Imam Al-Bukhari daripada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri bahawasanya berkata ia daripada Allah Ta'ala menyuruh, bahawa Allah Ta'ala menyuruh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita mengaku, suruh kita menurut apa yang Allah Ta'ala bicarakan di dalam Al-Quran. Semua ayat Al-Quran tak boleh, walaupun satu huruf, satu titik, satu baris, walaupun satu ayat kita kata aku tak percaya ayat ni, aku tak nak beriman dengan ayat ni, aku tak suka ayat ni, tak boleh. Semuanya wajib kena ikut. Begitu juga lah dengan hadis baginda Nabi SAW. Hadis Nabi kena terima semua, tuan-tuan sekalian. Jangan kita pula ni hadis ni tak boleh ni hadis dhaif ni tak boleh baca, hadis dhaif. Hadis walaupun dhaif, tuan-tuan sekalian, dia bukan dhaif tang hadisnya, dhaif tang rijalnya, perjalanannya, sanadnya mungkin ada terputus di tengah-tengah, tu saja. Tapi alim ulama yang menyusun tu bukan main-main. Orang yang hebat-hebat, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh nak challenge alim ulama. Sebab tu dia sebut alim ulama. Ulama ni mana orang cerdik pandai. Alim orang yang hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan amal ibadat mereka, bangun malam. Kita bangun malam tak? Bangun tak malam? Bangun kan? Kalau saya kalau saya bangun pergi tandas, lepas tu masuk tidur balik. Itulah alim kita ni, kan? Betul, ya Allah. Tak ada nak alim mana ni. Itu sebab kita kena bergantung kepada orang alim. Dan orang alim ni ada sekarang alim ulama. Mereka tu adalah pewaris Nabi dan Rasul. Kita nak hidup sendiri tak gerak, tuan-tuan sekalian. Nampak? Memang tak kuat lah kita ni. Baik. Kemudian, dan daripada Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Ta'ala suruh, perintahkan, lalu yang menyampaikan kepada kita adalah baginda Nabi SAW. Makna benda tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikatnya Quran pun datang dari Allah, hadis pun datang dari Allah Ta'ala. Hakikatnya begitu. Walaupun Nabi yang menyampaikan kepada kita, dan atas kita menerima dan mengaku. Intaha, atas kita wajib menerima dan wajib mengaku. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau nak Islam, iman kita sempurnalah Islam kita, maka kita kena sama-sama, semua sekali, tak boleh berkecuali daripada menerima dan mengaku apa yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, hatta bab apa sekalipun. Kan dalam Quran kan kita letak, saya cerita banyak kali rasanya, dalam Al-Quran ada 4 perkara utama. Ada ulama kata 5. Biasa ada 4 perkara lah. Semua komplit. Bab muamalat, bab jenayah, bab munakahat, bab siasah. Siasah. Pertama, muamalat. Muamalat ni tuan-tuan sekalian, Quran ajar kita. Muamalat ni maknanya urusan kehidupan seharian kita, jual beli, gadai menggadai, hutang piutang, insurans, semua termaktub dalam Al-Quran.
Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin bi ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak berhutang, tadayantum bidainin, nak berhutang satu-satu hutang bi ajalin musamma, berapa banyak, berapa lama, berapa tempoh, berapa hutang, bila nak bayar, bi ajalin musamma faktubu, kamu kena tulis hutang tu. Tuan-tuan sekalian, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, balik sekali lagi, kalau dah buat alhamdulillah lah, beli satu buku kecil, tulis hutang-hutang kita tu, tulis, bagi tahu orang rumah yang kalau abang mati ni hutang abang. Selit seluar bantal, biar dia tahu buku tu duduk mana. Kan? Isteri pun sama juga. Beli buku 35. Ada lagi ke buku 35 sekarang? Ada lagi tak? Buku 35 lah paling kuat, kecil lah. Isteri tulis ni hutang dia, kapek tak bayar. Beli cincin tak bayar lagi. Kan? Gadai tak ambil lagi, contohnya. Tulis, abang ni hutang saya, biar suami kita tahu. Selit bawah bantal tu, bila meninggal, okey, ni hutang, ni hutang ni. Tu cara dia. Nampak tak? Biar orang tahu. Maknanya suami isteri tu tahu kita ni berhutang dengan siapa. Jangan nak sembunyi. Bila sembunyi, bahananya kita sendiri yang akan terima dalam kubur nanti. Nampak tak? Nabi SAW tak nak solat jemaah, tak nak solat jenazah. Bagi jenazah yang ada hutang, tak bayar hutang, dia tak nak. Nabi SAW tak nak solat pada satu ketika. Nampak tak? Jadi maknanya berat hutang ni. Tulis. Yang ni hutang abang. Kalau abang tak sempat bayar, abang mati, ni hutang abang. Kan? Ni hutang isteri. Maknanya kena ada tulis. Siapa yang ajar? Al-Quran. Nah, nak buat loan rumah, ada tak Al-Quran ajar? Ada. Nah, cuma dalam Quran ni dia bahasa universal, bahasa semua. Dia tak tulis lah kamu nak pinjam, wahai orang beriman, kalau kamu nak pinjam, pergilah pinjam dengan bank Islam. Dia tak tulis dalam itu. Memberi arahan yang semuanya boleh terima, overall, secara universal. Itu makna perintah Al-Quran. Baik. Kemudian itu muamalat. Muamalat. Yang kedua munakahat, pernikahan, saksi, wali, hadanah, nafkah, apa lagi? Penceraian, pusaka mempusaka, waris pewaris. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, bab muamalah, munakahat, siasah. Siasah apa makna siasah? Siasah maksudnya berpolitik. Berpolitik bernegara ada juga rupanya dalam Al-Quran. Macam mana nak pilih pemimpin, macam mana nak jadi rakyat, macam mana nak bagi walak kepada kepimpinan, macam mana nak mengundi pun Allah Ta'ala ajar kita. Nabi yang mendidik kita. Nampak? Dan tak ada lah dalam Al-Quran marilah mengundi, tak ada lah gitu kan. Allah Ta'ala kata pilihlah pemimpin, wala yattakhidhul mu'minunal kafiruna awliya. Wahai orang yang beriman, wala yattakhidhul mu'min, jangan sesekali orang mukmin memilih al-kafiru, orang kafir, awliya, sebagai pemimpin dia. Ada tak sebut? Ada orang kata tak jumpa pun ayat politik dalam Quran tu. Ada. Itulah maksudnya. Kita yang tak berapa nak belajar mana, kita kata tak ada, saya tak jumpa. Baik. Yang keempat, masalah hukum jenayah, takzir, qisas, hudud, apa lagi sudah?
Itu masuk di dalam perkara jenayah. Ada 4 perkara dalam Quran tu, benda asas yang disebut ada 4 perkara. Semua diajar kita. Maka perlaksanaannya diajar oleh Nabi SAW daripada hadis baginda SAW. Nah, dalam Quran sudah hukum pancung ada, kerak tangan ada, buah negeri ada, nah, penjara ada, denda, dia ada juga dia tu masuk denda, kan, denda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis dah? Masih Isyak 2 minit lagi. Okey, baik. Dan bahawasanya akal serta dalil nakli seperti orang yang taklid serta imam yang mujtahid, dan akal kita mengetahui akan bahawasanya Nabi SAW maksum pada khabarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tiada harus atasnya tersalah, maka wajib atas kita menerima akan khabarnya alaihi salatu wassalam dan menjunjung akan perintahnya. Baik, Nabi SAW kan, walaupun Nabi itu seorang manusia, tetapi Nabi mempunyai pangkat tertinggi daripada kalangan manusia dan malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain. Rasulullah itu pangkat tertinggi. Oleh yang demikian, sekiranya khabar itu disampaikan oleh Nabi SAW, maka wajib kita kena ikut, kerana Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga adalah maksum. Apa makna maksum? Terpelihara daripada salah dan silap. Maka Nabi tak serupa orang lain. Tak boleh kita nak kata Nabi pun manusia. Bila Nabi manusia, kadang boleh jadi silap pun, kadang boleh jadi salah. Jadi bila begitu, kita kadang boleh ikut pun. Kalau tak nak ikut pun boleh, sebab manusia. Tak boleh cakap gitu. Kalau orang biasa macam saya, macam kita, tak apa. Tapi kalau Nabi SAW, tidak akan sesekali sedemikian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, pengetahuan sebagai suatu panduan dan pedoman untuk kita bersama. Moga-moga majlis ilmu kita pada malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu insyaallah. Sehingga ketemu di lain bicara. Ampun wa asifun sekiranya terkasar bahasa tersilap cakap. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi la yanfa'u qalbi la yash'uru min nafsin la tasma'u min du'a sajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.